Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat sikit orang seperempat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Rasulullah menyatakan wal muhajiru man hajaral khataya wal dhunub. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi masjid serta barisan ahli kepimpinan masjid, serta tidak lupa juga kepada siap masjid dan juga tidak lupa kepada penceramah jemputan kita pada malam yang mulia ini. Moga-moga malam ini memberikan keberkatan dan juga rahmat. Kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak kita dalam keadaan semua kita kena masuk di dalam televisyen, dalam TV Al-Hijrah, radio pun masuk. Saya TV dalam masjid je tuan-tuan. Tapi sebelah saya, kubur saya ni TV terus tuan-tuan. TV Al-Hijrah, TV 9, TV 3, semua TV dia bantai semua tuan-tuan. Saya tak ada TV kat masjid ya tuan-tuan. Okay, insya-Allah tuan-tuan tidak asing lagi guru saya Ustaz Haji Jeffrey Abu Bakar Mahmudi yang baru sahaja pulang daripada mengerjakan haji. InsyaAllah mudah-mudahan haji yang mana Al-Fadhil Ustaz Jeffrey mengerjakan, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita tengok adalah berkaitan sembang santai. Tu tuan-tuan. Sepatutnya saya ni moderator ya tuan-tuan. Tapi ustaz ataupun guru saya suruh cakap sikit, tak apa, saya cakap sikit ya tuan-tuan. Tuan-tuan bukan nak tengok saya, tuan-tuan nak tengok sebelah ni. Betul tak betul tuan-tuan? Angkut pilah mohon tuan-tuan. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Perempuan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nak mula ni, saya nak tuan-tuan bila saya selawat tuan-tuan ikut sekali. Boleh tak boleh? Boleh, mantap, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayuh, alhamdulillah. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik kalau kita tengok, kita telah masuk berkaitan dengan awal Muharram. Balik kalau kita tengok, bila kata awal Muharram ini adalah berbalik kepada kita melihat kepada perpindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Baik, berbalik tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal muhajiru man hajara al khataya wal dhanuba, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berhijrah itu ialah sesiapa yang berhijrah meninggalkan kesalahan bahkan juga dosa. Dan kalau kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita lebih yang mana memikirkan hijrah ni yang pertama sekali daripada sebelum ni kita buat banyak dosa, daripada nak tinggal dosa-dosa tersebut kita nak berhijrah. Bagaimana kita nak berhijrah tersebut? Bahkan subhanallah, yang kedua tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang konteks berkaitan hijrah juga. Hijrah bukan saja dalam keadaan kita berubah, tetapi kalau kita tengok perpindahan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Riyadhus Salihin, saya mengaji sikit dengan Ustaz Jeffrey, kami panggil Abi, tuan-tuan. Berkaitan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis ni kalau kita tengok masyhur, berkaitan yang mana satu orang lelaki pernah bunuh 90 orang. Dia bunuh, cerita dia apa? Satu orang lelaki ni dia bunuh 90 orang, tambah sekali 99, tambah sekali lagi satu lagi 100 orang tu. Dan berpindah daripada tempat yang tidak baik dalam keadaan nak berpindah ke tempat yang baik. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sikit yang saya cerita ni tuan-tuan, maka akan dikupas dan diulas oleh guru yang saya hari ni, insya-Allah, yang handsome segok tuan-tuan. Daripada saya tak boleh kata saya segok tuan-tuan, bahaya sebab guru tuan-tuan. Maka insya-Allah tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tanya pada Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, apa maksud hijrah yang sebenar dalam konteks pada zaman sekarang, insya-Allah. Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, falyatafaddal mashkura. Bismillah. Boleh. Kau mana ni bagian ni? Sorry. Cepat ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya hormati Dinda kami Ustaz Azizi, seluruh ahli kuasa pengurusi dan seluruh ahli kuasa Masjid As-Salam Padang Galang. Masjid ni sebenarnya wanita asing lah untuk saya. Ni waktu mula-mula dulu menebas zaman tahun 2012 dulu saya mengajar ni bulanan. Zaman Pak apa? Pak Ayub. Pak Ayub pun dah meninggal dah, almarhum. Mudah-mudahan banyak pahala dia. Amin. Dulu urus masjid sebagainya kan. Adalah tuan-tuan zaman dulu lah. Jadi subhanallah, sallallahu Muhammad dan seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatidzah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hijrah ni, ma'al hijrah, salli ala sayyidina Muhammad, digunakan sebagai tahun hijrah ini digunakan sebagai permulaan kepada kalender Islam. Okey. Tu kena ingat mula-mula. Kalender ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sebelumnya Islam tak ada kalender sendiri. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir tu ada dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, benda apa dah. Ni bulan apa ni? Syawal laju sikit, dia bulan apa lah? Hijam dah. Sebelum tu hijam? Qaedah. Sebelum tu Qaedah? Nampak sikit. Lepas tu hijam ni? Muharram. Zulhijjah ni bulan ke-12 menutup tahun. Macam kita bulan Disember.
Sayang tuan-tuan, kita ada kalender kita sendiri tapi kita tak guna. Sedangkan kalender hijrah ni lah tuan-tuan, dia apa saja berkait dengan ibadat kita, dia terkait dengan kalender hijrah. Betul tak? Kalender ni ada dua. Satu dia panggil Qamariyah, satu dia panggil Syamsiyah. Yang kalender hijrah ni dia penggunaan perkiraan pada Qamariyah. Qamari maksud bulan. Yang kalender Masehi yang kita duk guna ni, dia pengiraan dia berdasarkan kepada perkiraan pergerakan matahari. Di Syamsiyah. Syams matahari. Ada beza. Kita nak raya, kita tengok anak bulan. Kita nak puasa, kita tengok anak bulan. Kita nak buat haji hari tu, Salih Azim Muhammad, wukuf di Arafah, Al-Hajjul Arafah. Orang buat haji mesti duduk, Salih Azim Muhammad duduk di padang Arafah. Bila? 9 Zulhijjah. Tidak, Salih Azim Muhammad 10 Zulhijjah melontak Aqabah, melontak Kubra. 11, 12 melontak 3 jamrah. Buat nafar awal, berhenti orang tu. Nafar thani, sambung lagi 13. 11, 12, 13 ni kira apa? Bulan hijrah. Qamariyah ni. Kita nak puasa sunat. Puasa sunat hari putih 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Anak-anak kita mai balik, kalau dia usia dia 15 tahun, haid tak keluar lagi perempuan. Mai 15 tahun, haid tak keluar lagi. Masuk saja 15 tahun, dia sudah dikira balik. 15 tahun apa? Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kalau Qamariyah, kalau Syamsiyah ni 15 tahun dia kata apa? Kakak dia tiga, mehid dia lagi. Tak mehid dia. Kakak dah balik. Tak, bukan kita tiga tu. Sebelum daripada tu lagi. Pasal Qamariyah dia lebih pendek daripada Syamsiyah. Faham tak faham tak? Tuan-tuan lah ni umur apa? Ni ada kawan-kawan kita lah. Umur apa tu ni? Tahun ni masuk 63. Umur Nabi lah tu. Nabi wafat umur 63. Salah tu. Maksudnya dia 2 tahun sebelum tu dah sampai umur Nabi SAW dah. Kalau lagi ni kita ni sayang kita ni rahsia. Rahsia. Ada tuan-tuan antara benda yang dilarang tanya pada orang, dua benda. Dan tuan-tuan tak patut jawab. Tak patut istihad, tak cerita ke orang, tak patut bagi tahu ke orang. Tak patut duk tanya orang dan tak patut cerita ke orang. Dua benda. Nombor satu umur, nombor dua harta. Dia cerita ke orang. Katanya hang apa rahsia? Dia rahsia tu dia tu. Tak pasal apa Nabi tak bagi duk cerita. Pasal apa ulama tak bagi duk cerita umur apa? Nombor satu, kalau dia muda sangat dan dia berilmu, orang tak hormat dia sebab dia muda. Cerdik, hebat, alim tapi muda. Kata apa, Allah budak-budak ikannya ni. Padahal dia alim. Ataupun dia tua sangat tapi dia punya kekuatan, dia sihat, dia kuat. Kata suruh dia pasal apa? Tua dah umur dia. Padahal dia mampu untuk buat. Jadi judgement orang pada usia tu yang akan menyebabkan orang letak hukum ataupun orang letak judgement yang tak betul, tak tepat. Itu sudah cerita. Harta lagi segi di fitrah. Kalau tuan-tuan ni umur 40, maksudnya lebih kurang umur. Sekarang ni tuan-tuan tepatnya 42 lebih kurang. Dia tambah lebih kurang 2 tahun macam tu. Jadi tuan-tuan, banyak perkiraan kita ni berkait dengan Qamariyah. Tapi sayangnya kita sendiri tak bermuamalah dengan Qamariyah ni. Pasal kita tak biasa. Kita tak biasa. Kita faham Januari, Februari, Mac, April, laju aja baca. Tapi kalau Muharram, Safar sebenarnya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Betul? Tahiyat awal betul? Tahiyat akhir. Okey. Sebelum tu dah ada dah perkiraan ni, Muharram, Safar, dia memang ada dah. Ada dah. Bahkan ada bulan-bulan yang diharamkan perang, 4 bulan. Dan pengharaman perang itu dibawa sampai kepada zaman Nabi SAW. Nabi diutus, bulan ini dipanggil bulan haram. Ada 4 bulan haram. Sebab tahu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Nombor 1 Muharram.
Kemudian salih alaihi Muhammad, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berikut yang keempat apa? Apa dia? Jam apa ni? Siapa tahu kat tangan? Siapa tak tahu kat tangan? Yang pada dua tak kat siapa? Tawaduk. Rejak. Memang nak sebut dah Ustaz, saja yang tak mondok kita. 4 bulan. Bulan ni memang pengharaman peperangan semua tu memang berlaku sebelum itu dan dibawa pada zaman Nabi SAW. Bahkan Allah mengiktiraf 4 bulan haram ini. Allah angkat siapa yang buat baik pada bulan tersebut, siapa yang buat, masa Allah sebut dalam Quran, wala tadlim fihinna, jangan kamu buat zalim kamu dalam bulan-bulan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bulan tu kalau kita buat benda tak baik, benda maksiat, Allah pandang besar. Dan sebaliknya, apa kebaikan yang kita buat pada bulan tersebut juga dipandang besar di sisi Allah. Maka kita duduk pada bulan ni. Zulqa'dah itu ni Zulhijjah. Bulan depan pun Muharram pun dia juga. Tuan-tuan, jadi subhanallah, perkiraan tu ada dah. Cuma kalender tu tak ada. Nombor hujung tu tahun berapa. Habis zaman Nabi dan zaman para sahabat, sebelum zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, depa kira lagu mana tahun tu. Depa kira peristiwa besar yang berlaku pada tahun tu. Contoh, tahun jihad. Siapa tahu tahun jihad tu tahun apa? Tahun jihad ialah tahun kedua hijrah. Allah turun perintah untuk keluar berjihad terkait peristiwa Badar. Juga tahun itu digelar sebagai tahun puasa. Anak hang lahir bila? Anak aku lahir tahun puasa. Oh, tahu dah bila tahun kedua hijrah. Sebab tahun tu tahun turun perintah puasa. Salih alaihi Muhammad. Ayah hang lahir bila? Ayahku lahir tahun gajah. Oh, sama dengan Nabi SAW. Peristiwa serangan tentera Abraha ke Kaabah, sallallahu alaihi Muhammad, ke Mekah sebagainya. Itulah pengenalan tahun sebelum dibuat tahun pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ingat bila Nabi SAW hijrah. Nabi SAW hijrah, Islam berkembang sampai sepertiga dunia. Iraq, sangat jauh perjalanan. Salih Azmat, Rom, Parsi di Iran dah ni. Salih Azmat, Iran tu waktu tu Parsi kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia. Dan Nabi SAW dah dinampakkan oleh Allah pada waktu peristiwa perang Khandaq, perang Ahzab. Musuh 10,000 nak mai serang Madinah. Salman Al-Farisi kata, mai kita korek parit. Tak pernah berlaku zaman-zaman sebelum ni, kami tak tahu mana tu mai parit, tempat tak pernah turun hujan. Tak apa kita buat, sebab tempat kami di Parsi tu, kalau orang nak mai perang, kami akan buat parit supaya kami boleh melengah-lengahkan tentera musuh daripada masuk ke tempat kami. Maka dibuat. Nabi SAW pernah ketuk batu waktu tu, satu batu besar yang tak boleh nak pecah. Panggil Nabi SAW, Nabi ketuk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nabi ketuk, pam, keluar percik api. Nabi SAW kata, telah diperlihatkan kepada aku kunci pintu kota Parsi. Orang munafik gelak kah. Macam kita kat Malaysia ni, tuan-tuan, tiba-tiba Perdana Menteri kita kata apa? Kita akan menawan Amerika Syarikat. Tuan-tuan nak kata apa? Kah. Dia gelap. Dia kata pakai kalah belah raya kawan ni. Lagi sekali belah raya pakai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya ambition tinggi. Nabi SAW waktu tu, tuan-tuan, Allah perlihatkan kepada Nabi, kamu akan buka kota Parsi. Orang munafik gelak kat Nabi SAW. Sebab apa? Waktu tu para sahabat lagi lebih kurang 3,000 orang ya. Yang baru hijrah daripada Makkah, yang bercampur dengan beberapa orang yang masuk Islam di kota Madinah sebagainya. Tiba-tiba Nabi buka tu. Dan betul apa yang Nabi SAW sebut tu berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu macam mana nak communicate? Tu duduk di Parsi tu. Perjalanan hampir setahun baru nak sampai agaknya. Kalau daripada Makkah nak sampai ke Allahumma salli ala Muhammad Palestin, ambil masa 2 ke 3 bulan perjalanan. Dia kata, kalau surat hantar hari ni daripada Madinah
Amirul Mukminin perintah kepada governor yang duduk di Palestin, Salih Hasim Muhammad, yang duduk di Palestin, untuk buat apa-apa tindakan. Satu surat nak sampai, ambil masa 3 bulan baru surat tu sampai dekat governor untuk dia laksanakan. Faham tak ni? Kau bayangkan yang sampai ke Iraq, yang sampai ke sebelah sana tu, di sebelah sana tu Jazirah Arab okey lagi. Tu sebelah sana tu Jazirah apa ni, dia panggil apa Said Muhammad? Benua Afrika tu, Mesir duduk belah sana tu, Habasyah tu, perjalanan lagi jauh nak sampai. Maka tuan-tuan, ada masalah komunikasi. Ada masalah komunikasi. Pernah dihantar satu surat pada zaman Sayyidina Umar bertarikh 1 Syakban, tapi tahun tak ada. Tahun tak ada. 1 Syakban, Amirul Mukminin perintah untuk buat sekian-sekian. Sampai kat sana, ni 1 Syakban ni tahun bila ni? Kalau ada WhatsApp tak apa juga boleh hantar ni, nak tanya sini, ni 1 Syakban ni bila punya tarikh ni? Nak buat bila ni? Buatlah ni. Okey, tak apa, saya buatlah ni. Tak apalah juga. Ni nak tanya, ni 1 Syakban bila? Saya pun tak tahu, takkan saya tanya boleh. Tolong pergi tanya Ustaz. 6 bulan pula tak sampai. Jadi bila berlaku masalah macam ni, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil para sahabat, berhimpun. Kita nak kena ada kalender kita sendiri. Ni sejarah, dah kena tahu. Kita duk menyanyi lagu apa ni? 1 Muharram detik permulaan. Ni suara saya serak sikit pasal baru balik daripada haji. Dia batuk-batuk sikit. Dia rasa macam Jamaah Abdillah Rasid sikit. Perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Aziz sambung. Tak mau sambung pula. Kalau kita tak ada, bukan main karaoke ni pun. Jadi subhanallah, kita daripada kecil duk dengar lagu tu, 1 Muharram tu detik permulaan peristiwa hijrah. Betul ke 1 Muharram itu Nabi SAW berhijrah? Jawab dia, salah. Salah. Nabi SAW bukan hijrah 1 Muharram. Nabi keluar daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada kota Makkah pada 27 hari bulan Rajab. Ya. Salli ala Muhammad. Macam bukan Safar. Salli ala Muhammad. Safar. 26 Safar. 26 27 Safar. Sampai dekat Allahumma salli ala Muhammad, sampai dekat Madinah pada bulan Rabiul Awal, bertepatan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 12 Rabiul Awal masuk ke kota Yathrib. Tapi tu mana mai Muharram ni? Kisahnya tuan-tuan lagu ni. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu duduk mesyuarat dengan para sahabat, ni kita nak kena set ni tahun bila ni? Bila kita nak mula tahun 0001 untuk kalender Islam? Nak cari starting point dia tang mana? Tuan-tuan boleh bayang kalau tuan-tuan duduk dalam mesyuarat tu. Tuan-tuan bayang sekali kita duduk dalam mesyuarat tu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi chairman mesyuarat tu. Kita nak ambil tahun bila ni? Nak start 0001 ni tahun bila? Waktu mana nak start? Ada orang cadang, wahai Amirul Mukminin, ialah gelaran Sayyidina Umar apa dia? Gelaran Sayyidina Umar apa? Amirul Mukminin. Gelaran kepada Sayyidina Abu Bakar apa dia? Khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW. Sayyidina Umar digelar Amirul Mukminin, dia orang mula sekali. Baik. Saya cadang wahai Amirul Mukminin. Apa dia? Cadangan saya, kita mula pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir tahun tu kita start. Bila ni? No, tahun gajah. Backdate balik tahun gajah. Maksudnya apa? Kalau waktu tu tahun ke-15 Hijrah, tambah 15 tahun, 15 campur dengan Allahumma salli Muhammad 40, campur dengan Allahumma salli Muhammad, Nabi wafat 63 tahun, jadi 63 campur 15 jadi lembab betul dia 4 tahun sungguh nampak. Jadi apa? 78. Jadi backdated balik 78 tahun. Cadang. Ada orang tak angkat tangan, wahai Amir. Sayyidina Umar kata apa? Tak, saya tak setuju. Pasal apa? Itulah cara yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani guna kaedah tu, kita tak mau sama dengan mereka. Betul tak? Ni kita nak guna kalender Masihi. Masih itu apa? Masih.
Nabi Isa Al-Masih. Tu Masih tu. Tahun ni tahun 2023. Maksudnya apa? Umur Nabi Isa alaihi salam lah ni exactly 2023. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Sebab tahun ini dimula pada perkiraan tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sama dengan mereka. Ada cadangan lain nombor 1, nombor 2. Akhirnya dicadang apa? Kita guna tahun hijrah. Pasal apa guna tahun hijrah? Pasal apa guna tahun hijrah? Pasal tahun itu tahun yang sangat memberi impact yang sangat besar dekat orang Islam. Bila hijrah saja Nabi dan para sahabat ke kota Madinah, waktu tu Islam pun berkembang sampai kita kat padang lelang ni. Bukan takat duduk atas padang, dalam lalang pun duduk pun Islam sampai. Cerita dia ni saudara Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayang tak waktu Nabi dengan para sahabat duduk di kota Mekah? Bukan nak cerita nak sebar Islam. Nampak kata depok orang Islam kena tangkap. Khabbab Al-Aras. Tuan-tuan kenal Khabbab? Tuan-tuan kenal Khabbab? Kebab ni kebab. Kebab tak lah. Lebih kurang kisah tu. Khabbab ni tuan-tuan, dia pernah diseret daripada ujung ni. Dia letak bara api daripada ujung lah, seret sampai lekat ni daging-daging belakang. Allah. Tinggal tulang. Pasal apa? Pasal dia ni masuk Islam. Tuan dia nama Ummu Ammar. Ummu Ammar dia yang ikut Muhammad kan. Ni kita ya apa masalah. Waktu tu tak ramai orang masuk Islam. Khabbab ni dia di kalangan hamba. Tapi dia mahir buat senjata, mahir buat besi, tukang besi. Dia kata, kamu tak ada apa. Dia ambil ketui besi tu, dengan panas tu, dia pupuh atas kepala Khabbab ni berasa. Allah jatuh dia. Tak cukup dengan tu, tangkap dia, bawa seret dia atas api. Pasal apa? Pasal nampak kata dia orang Islam. Kalau cerita semayang atau cerita apa, kena sembunyi. Kau tahu tak pasal apa kalau anak cucu kita tanya, Tok Wan nak tanya Ustaz, pasal apa siang-siang mayang Zuhur Asar baca pelan-pelan? Pasal apa malam-malam baca kuat-kuat? Pasal apa Maghrib Isyak baca kuat-kuat? Pasal apa Zuhur Asar baca pelan-pelan? Saudara jawab apa? Semayang dah lah tu, saudara tanya banyak-banyak sangat. Rupanya Allah nak simpan kisah tu tuan-tuan sekalian. Perintah turunnya semayang ni waktu Nabi dengan para sahabat masih duduk di Mekah. Ingat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi duduk mana? Nabi masih duduk di Mekah. Para sahabat masih duduk Mekah. Dah turun perintah semayang 5 waktu. Siang-siang semayang pelan-pelan, baca pelan-pelan. Pasal apa? Takut sekali orang musyrik dengar. Waktu tu tak ada semayang Jumaat lagi nah. Semayang Jumaat ni perintah dia berlaku waktu para sahabat dah sampai ke kota Madinah. Faham tak ni? Saudara semua baca pelan-pelan. Malam-malam boleh baca kuat sikit. Pasal apa? Pasal orang musyrikin dah duduk tidur, duduk tengok Maharaja Lawak ke apa, tak tahulah malam-malam baru duduk karaoke ke apa. Dia pun duduk sibuk-sibuk rumah. Ni dah boleh dah baca kuat-kuat. Tapi belum ada syariat untuk sembahyang jemaah lagi. Tu Allah nak simpan tu sejarah tu sampai kat kita lah ni. Faham tak saudara semua? Jadi bila Allah perintah sahaja untuk hijrah Nabi dengan para sahabat tinggal semua tinggal. Tuan-tuan, saya duk bayang kalau kita dapat perintah yang sama, kita tak akan mampu untuk buat. Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan orang baik-baik lah. Ini wajah-wajah yang familiar faces tu. Daripada dulu sampai lah ni istiqamah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah. Tiba-tiba orang suruh pindah. Tu Haji, demi Islam, demi agama, demi akidah yang Tuan Haji duk pegang lah ni. Kalau Tuan Haji tak pindah, maksud ni hilang agama Tuan Haji. Tuan Haji kena pindah pergi ke satu tempat tu. Dia duk standby dekat sana. Dekat mana? Dekat mana nak bagi contoh tu? Saya yang bodoh kalut dengan Pilihan Raya pula. Salah sebut saya, dia pakai tadi pula. Kata mana dah sebut tu. Aduh. Yang tak bersangkut dengan Pilihan Raya. Tapi tak sangkut Pilihan Raya, apa kata saya sokong negeri tu pula. Pilihan nak cukup pula. Katalah Johor lah, kata Johor. Dia tak nak kaitan dengan negeri apa, ke siapa pemerintah negeri tu tak.
kena pindah pergi Johor. Pindah bila? Pindah lah ni kat malam-malam ni kena keluar senyap-senyap pergi. Lubas duk standby tunggulah. Ni baju lagu mana? Baju semua kena tinggal. Duit lambang mana? Duit lambang semua kena tinggal. Kereta kena tinggal. Rumah kena tinggal. Apa semua kena tinggal. Lepas tu kalau saya pergi kat sana ni, saya nak kerja apa? Tak tahu lagi nak kerja apa. Rumah ada ke? Rumah pun tak tahu lagi rumah nak duduk mana. Siapa nak sambut saya kat sana? Tak tahu. Semua tak usah tanya. Apa pun tak tahu lagi. Tu Haji kena pergi je dulu. Ni yang ni semua kena tinggal. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak pergi lah. Tuan-tuan agak tuan-tuan nak pergi lah. Tahu nanti kata apa? Bukan saya tak pergi Ustaz, esok anak sekolah siapa nak hantar. Akidah ni hati-hati hilang agama. Tak masalah Ustaz, saya dah sembang tinggi sangat Ustaz, agama ke akidah ke apa, saya pun tak faham tak. Esok anak saya nak sekolah Ustaz tahu tak? Ibn Zakah kita lagu tu kan. Pengorbanan para sahabat yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, mereka boleh pergi tinggal semua demi Islam, demi agama. Dan bila Nabi SAW bertapak saja di kota Madinah, apa yang berlaku? Islam berkembang. Nabi SAW dah ada negara dia sendiri. Nabi SAW boleh melaksanakan seluruh syariat yang Allah perintah dalam Al-Quran. Nabi SAW dah mula melaksanakan semua hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Para sahabat bebas untuk berdakwah. Daripada situ Nabi SAW mula menulis surat-surat kepada pemimpin-pemimpin yang besar-besar, raja-raja di semua untuk terima Islam. Dan akhirnya Islam berkembang sampai 1/3 dunia. Dan daripada situ Islam berkembang sampai ke negara kita ni. Kalaulah tak kerana peristiwa hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangat tepatlah ambil waktu tu sebagai tahun permulaan kepada kalender Islam. Cantik tak keputusan tu? Cantik lah tuan-tuan. Habis nak mula bulan berapa pula? Nak mula bulan berapa? Kita nak ambil tahun 1 tu, nak mula bulan berapa? Kita tahulah sini bulan Muharram. Tapi waktu tu semua pakai duk bincang. Ada yang cadang, apa kata kalau kita mula bulan Ramadan? Cantiklah bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa untuk orang Islam. Tak boleh. Pasal apa? Sibuk dengan ibadat. Semua sibuk ibadat, tak sempat lah lagi nak buat ma'al hijrah ke, lagi nak buat apa ceramah agama ke apa, jadi kalut. Banyak benda lagi yang terkait dengan kalender Islam yang lagi nak start, tak boleh kalut-kalut. Lepas itu bulan apa yang sesuai? Kita tengok bulan Ramadan kalut, bulan Syawal. Lepas bulan Syawal ni ada bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah nak masuk Zulhijjah pula. Zulhijjah pula dah masuk Haji pula. Jadi penutup pada tahun itu paling sesuai ialah penutupnya bulan Zulhijjah. Pasal selesai dah, semua komplit dah, banyak benda yang terkait dengan rukun agama. Jadi habis Muharram start fresh. Lepas tu kita start balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai kemudian Rajab dah start dah, Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, masih boleh start fresh. Apa ni? Muharram. Cantik tuan-tuan. Maka demikianlah tuan-tuan bagaimana permulaan kepada kalender Islam. Saya cuma nak menjawab persoalan yang disebutkan oleh Allah Samad Ustaz Azizi tadi ni. Macam mana keadaan kita ni? Nak boleh pakai tak? Itu sejarah dia. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada Fatah. Yang ni pembukaan kota Mekah tu, tak ada lagi hijrah. Tak perlu lagi nak keluar-keluar, pindah-pindah main. Daripada satu negara pergi satu negara yang lain, kecuali dalam keadaan terdesak untuk tuan-tuan jaga agama. Kena keluar. Walakin akan tetapi ada apa ni? Jihad wa niyah. Dua ni yang akan berkekalan sampai hari kiamat, iaitu jihad dan niat. InsyaAllah kita akan bincang pada Saudara Muhammad sesi berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Ustaz Jifri Wakar Mahmudi berkaitan dengan apa yang diberikan berkaitan maksud hijrah, bahkan berkaitan dengan penghijrahan daripada permulaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Yathrib, yakni Madinah. Baik, berbalik tuan-tuan, riwayat yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik daripada perkongsian yang disampaikan oleh Ustaz Jifri tadi. Kalau kita tengok bagaimana
para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh kaum musyrik Makkah. Terutamanya kalau kita tengok ada satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tuan-tuan, subhanallah, dia melihat satu orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dalam keadaan cukup dahsyat, sehingga kan pembunuhan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tersebut, Sa'id bin Amir Al-Juhani waktu tersebut tak masuk lagi Islam. Tetapi asbab daripada memperingati pembunuhan sahabat Rasulullah yang sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang, sehingga kan Sayyidina Sa'id bin Amir dia keluar daripada tempat dia berhijrah. Sebab apa? Sebab dia kata dalam hati dia, aku tak boleh tengok berkaitan tiap-tiap hari aku nak tengok, aku terbayang satu orang sahabat Rasulullah yang kena bunuh. Bahkan bukan saja kena bunuh, dalam keadaan cukup siksa tuan-tuan, nak sebarkan Islam. Bahkan kata Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Juhani, aku tak boleh nak lena, aku tak boleh nak tidur. Maka kata Sayyidina Sa'id bin Amir, aku kena keluar daripada tempat ini. Maka dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan nilai Islam tu sangat-sangat tinggi. Tuan-tuan bayang, subhanallah, Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Juhani ketika mana dia memeluk agama Islam, dia di antaranya orang yang paling rapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan, Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Juhani ketika mana dia hidup sampailah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sampaikan Sayyidina Umar Al-Khattab cakap kepada Sayyidina Sa'id bin Amir, wahai Sa'id, kalau boleh aku ingat aku nak nanti sebagai gubernur. Gubernur tu kira menteri lah tuan-tuan pada zaman kita ni. Dan sampaikan subhanallah, Sayyidina Sa'id bin Amir Al-Juhani kata, wahai Sayyidina Umar, bila hang bagi jawatan kepada aku ni, seumpama bagi aku masuk dalam neraka. Boleh faham tuan-tuan? Nak abad bahawasanya Sayyidina Sa'id bin Amir ni, kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab Suwar min Hayatul As-Sahabah kalangan Dr. Rahman Rafa' Al-Bashar rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawasanya Sayyidina Sa'id bin Amir ni, dia meletakkan dunia ni hanya saja di tangan dan meletakkan akhirat di dalam hatinya. Bagaimana? Dalam keadaan dia nak keluar daripada tempat dia, hanya saja nak meletakkan nilai Islam tersebut, penghijrahan dia, sehingga kan Sayyiduna Umar Al-Khattab menangis disebabkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Di antara waktu tersebut Sayyidina Umar Al-Khattab pergi ke tempat dia, tuan-tuan bayang, Sayyiduna Sa'id bin Amir Al-Juhani di antaranya tersenarai di kalangan orang yang paling miskin pada waktu tersebut. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Baik, maka tuan-tuan, riwayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balik pada soalan sebelum tu tuan-tuan, nak masuk round ataupun rakaat yang kedua tuan-tuan, maka insya-Allah saya dimaklumkan sebentar nanti atau lagi saya nak melancarkan tuan-tuan tabung tu, tuan-tuan tolong sikitlah sumbangan kepada masjid kita hari ini insya-Allah tuan-tuan. Main tarik tabung, jangan duduk sengih pula tuan-tuan, jangan duduk senyum. Tabung tu bukan nak tengok gigi tuan-tuan, bukan nak tengok senyuman tuan-tuan, dia nak bagi bawa masuk duit sikit tuan-tuan insya-Allah. Jangan biru je tuan-tuan, hari ni bagi hijau dengan merah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Ni macam tak boleh ya tuan-tuan, angguk bi lah tuan-tuan insya-Allah. Baik, riwayat yang saya muliakan oleh Allah SWT untuk rakaat yang kedua ataupun pusingan yang kedua, kalau kita tengok tadi dah cerita berkaitan maksud hijrah, bahkan berkaitan penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk sikit ustaz berkaitan amalan. Boleh tak? Amalan. Saya suruh dekat tanya soalan berkaitan amalan ni sebab Ustaz Jeffrey ni banyak cerita pasal amalan-amalan insya-Allah. Hijrah kalau kita tengok bukan bermakna kita cuba melarikan diri atau mahu menyerahkan. Sebaliknya ia lebih kepada bawa kejayaan untuk kita nak ubah ataupun memperbaiki kehidupan kita. Yakni apa dia amalan yang dapat kita lakukan untuk mendapat ataupun nak meraihkan kemenangan dan juga kejayaan dalam kita nak melayani bahtera kehidupan kita hari ini insya-Allah. Itu diri. Macam tajuk apa, macam lirik lagu pula. Baik, Allah SWT tuan-tuan.
Baik, kita tengok apa yang dilakukan oleh baginda Rasul SAW dalam peristiwa hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah strategi dan perancangan. Perancangan dan strategi. Hijrah ni dia ada dua. Satu hijrah Makkah ni, kita berhijrah daripada tempat ke tempat. Satu lagi, yang kedua hijrah badan ni, hijrah badan. Hijrah kelakuan, akhlak kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, daripada buruk kepada baik. Nak mai tang buruk, tang hijrah ni tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW sebut tadi, yang saya petik perkataan tadi. Adalah hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang tinggal dua, jihad dan niat. Yang ada dua ni duduk pada mana? Hijrah diri. Nak hijrah diri ni tu kena jihad, kena mujahadah. Yang keduanya tuan-tuan, dia kena niat, kena betul. Kena nak hijrah pasal apa? Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya setiap amal Allah kira berdasarkan kepada niat. Barang siapa niat dia kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana dunia dan wanita yang ingin dia kahwininya, maka hijrahnya akan dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Sound effect dah. Kejut pula saya. Jadi bila nak hijrah ni tuan-tuan, nombor satu, niat kena betul. Kita nak jadi orang baik, niat kena betul, bukan pasal apa-apa. Tuan-tuan nak berubah, nak jadi baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pasal nak jawatan, tunjuk baik, sedekah kat orang, tunjuk muka soleh. Pasal apa? Nak orang undi tuan-tuan. Dia tak lama mana. Dia tak lama mana. Lama mana nak berlakon? Mau nak berlakon? Kena dekat bini Tok Imam. Bini Tok Imam pada anak Tok Imam, bini Tok Imam buat apa? Kena kat anak Tok Imam. Lepas tu duduk berlakon lah, main masjid lah, subhanallah, ambil wuduk main 3 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Semayang sunat lah, subhanallah, qabliyah saja 12 rakaat. Solat mak dia lah apa semua, carilah semayang lah apa semua tu dah silap. Waktu duha tu bukan takat dengan duha, dengan tahajud boleh waktu duha tu punya lebih lah, masya-Allah. Pasal apa? Berkenan kat anak tu imam. Dapat anak tu imam royubul. Benda berlaku kali tahan apa mana? Niat kena betul. Nak dapat, bila kita dah niat betul untuk berubah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan akan berhadapan dengan bagai-bagai cabaran dan dugaan. Dan nak menempuh dugaan dan cabaran ni, tuan-tuan kena berjihad, mujahadah semua. Kita ni semua bukan geng baik-baik dulu. Kita dulu pun raplah jingga. Betul tak ni? Cuma lah ni tarak jingga lah. Lain dia warna lain. Dulu memang raplah, katakan raplah dengan jingga pun cukup. Allah salli sama ya Allah Nabi salli Muhammad. Tapi kita berubah. Tapi ustaz, dulu waktu saya dulu merapu, merepek, dulu saya kawan-kawan ramai. Semua kawan-kawan ramai nak hantu. Yang mana tu dulu, memang kawan-kawan ramai ustaz, semua di apa-apa saya buat, semua mereka sokong saya, mereka tolong saya, mereka apa. Tapi lepas saya beralih, saya jadi baik ustaz, semua mereka semua tinggal saya, mereka unfriend saya, block. Pantang salah sikit, mereka cari pasal dengan saya ustaz, mereka fitnah saya, buat saya macam-macam ustaz. Ni pasal apa saya macam ni? Nombor satu, pasal Allah tak mau orang tak elok duduk dengan kita.
Allah buang orang tak elok. Mereka baik pada satu sisi. Baik pada apa? Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah sebut apa sama? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Dalam kita berta'awun ni, kita duduk berkawan ni, dia ada dua. Satu atas takwa, satu atas maksiat. Dan memang dulu kita memang geng sungguh. Geng-geng semua tak semayang. Betul. Tak mengaku. Terus ada tunjuk soleh sangat dalam panggung. Kita zaman kita duduk pergi round island tu, isyak tak ada, dengan subuh tak ada, dengan apa. Betul ni? Ingat waktu zaman exhaust cat merah kat ujung. Mana disco kita tak pergi. Subuh tak ada semayang. Dan kita memang tak ada. Satu benda kan, rokok. Oh ni saya pergi haji. Depan Kaabah depan sokok saya pun tak faham lah tuan-tuan. Kat Hilton tu kan depan Masjidil Haram lah. Bangunan Hilton tu. Sebelah tu kan bangunan Jam tu kan. Sebelah tu Hilton, ada KFC buat apa. Dia pada depan tu bersokok. Ada dua orang tuan-tuan sekalian, saya ingat orang depan ni orang Algeria kot. Orang Algeria putih-putih gitu kan. Saya Muhammad. Lepas tu tiba-tiba ada mai orang mana-mana tu, dia bersokok. Mai bangsa apa semua tak tahu, tapi depa pun tak kenal. Tahu depa berkomunikasi itu pasal apa? Pasal rokok kan. Lepas tu saya kata rokok ni tuan-tuan dia banyak kelebihan. Nombor satu kelebihan pada rokok ni puntung dia. Yang tu memang lebih. Dia takkan kurang-kurang lah. tak ada orang isap rokok tapi puntung-puntung isap tak ada. Kelebihan yang pertama tuan-tuan sekalian, Salih alaihi Muhammad, dia panggil Salih alaihi Muhammad mahabbah. Mahabbah ni maksud berkasih sayang. Salih alaihi Muhammad. Bukan. Yang pertama dia bagi Allahumma salli ala Muhammad. Dia bagi apa? Apa lupa dah sebut lah. Nombor satu sekali dengan rokok ni kan dia mengenal ta'aruf. Dia tak pasal-pasal macam tu. Padahal kan dia boleh bertaraf disebabkan rokok. Yang kedua tu kan dia pakai takaful, tolong-menolong. Tolong. Later. Kok. Boleh. Padahal bukan kenal pun negara mana-mana ni. Nombor tiga ni tuan, dia panggil mahabbah. Dia berkasih sayang. Minta later. Tak ada later. Tak apa, ambil. Cium. Dia beli cium rokok. Oh tu materi. Jadi subhanallah, dan saudara Muhammad nak cerita apa. Kita tahu ada benda maksiat. Tolong. Tapi lepas kita hijrah, tuan-tuan tahu tak? Kawan-kawan ni semua hilang. Pasal dia takkan tolong kita. Pasal dia bukan orang yang duduk pada sama pegangan dan sama apa yang Allah nak berikan kepada kita. Allah bagi kat kita taufik, Allah bagi kita hidayah. Allah tak bagi dekat depa taufik dan hidayah. Sebab tu depa tak dapat taufik dia daripada Allah, depa tak dapat kasih Allah, maka Allah akan jauhkan orang ni daripada kita. Habis yang duduk dengan kita ni siapa? Yang duduk dengan kita ni tuan-tuan ialah orang-orang yang kita perlukan kepada mujahadah. Betul. Tuan-tuan, kita asyik sombong. Dia jalan macam ni, belagak. Dia nak bagi salam kat orang. Hang kena bagi salam kat aku. Itulah kita dulu. Ustaz, saya ni jenis apa Ustaz? Saya introvert. Introvert ni dia duduk sorang-sorang. Orang tak tegur dia tak tegur orang. Islam bukan macam tu. Islam suruh sebarkan salam. Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Siapa suruh? Nabi SAW suruh. Seorang akan masuk syurga bila teguh iman. Macam mana nak teguh iman tu? Berkasih sayang di antara kamu. Mau tak aku ajarkan kepada kamu bagaimana cara untuk berkasih sayang? Afshus salam bainakum. Nabi kata, sebarkan salam di antara kamu. Islam suruh. Antara orang yang bagi salam dengan orang yang jawab salam, yang mana sunat, yang mana wajib?
Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Saya tahu yang tu memang tuan-tuan tahu punya, duk guna waktu zaman sekolah dulu. Tak jawab salam dosa. Sungguh memang jawab salam tu wajib, bagi salam sunat. Antara wajib dengan sunat mana lebih besar pahala? Wajib lebih besar pahala. Tapi Nabi suruh kita bagi salam. Bahkan para sahabat berebut, Nabi dulu nak bagi salam. Siapa pun tak pernah dapat challenge Nabi, Nabi akan bagi salam dulu pada orang. Kalau antara wajib dengan sunat, kenapa ya patutnya buat benda wajib lebih afdal daripada sunat. Tapi para sahabat dan Nabi SAW bahkan ditunjuk oleh Nabi, bagi salam, bagi salam, bagi salam. Pasal apa? Pasal dia buat benda sunat, tapi dia ajak orang dia wajib, maka dia tumpang pahala orang. Dan orang yang mampu untuk bagi salam, dia adalah orang yang tak ada pada dirinya dua benda. Nombor satu, takabbur. Orang yang besar diri dia nak bagi salam orang, dia ikut tadi. Assalamualaikum. Tuan bagi salam kat dia. Apa pula aku nak bagi salam kat dia? Aku ni siapa? Dia tu siapa? Tu orang besar diri. Betul tak? Salih Muhammad. Tapi bila dah hilang sifat takabur pada diri dia, waktu tu, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan, tu yang bagi salam tu siapa tu? Itu pengarah tu. Oh, dia bagi salam ke orang? Tak ada apa, dia tu memang merendah diri dia orang. Jalan, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum. Tu siapa tu? Tu calon YB, patut bagi salam. Calon. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak apa siapa ya. Lepas menang buyuk. Nak bagi salam kat dia, salam apa jumpa pun tak. Lalu kena pergi ke tepi. Ni cerita negara lain lah. Dia lalu kita kena pergi tepi. Wajib nak lalu tepi dulu. Bagi salam apa? Kita boleh Assalamualaikum tuan. Tak apa tak jawab. Tak perasan pasal apa? Mana tu? Saja buat cerita lah. Tapi kita semua okey, tak semua macam tu. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Pertama dia takabur. Yang kedua, dia mampu bagi salam bila? Dia mampu bagi salam bila dia tak ada hati yang hasad dengan orang, dengki dengan orang, sakit hati dengan orang. Dia tak akan, dia mampu, dia mampu untuk bagi. Tidak kalau ada sakit hati dengan orang, kita bagi salam? Tak lah. Nampak dia berjalan jauh kono siap-siap dah. Bagi salam apa? Tapi kita bila hati kita lapang orang, Assalamualaikum tuan, salam, insya-Allah. Baik pasal apa? Hati tak ada masalah dengan orang. Tuan-tuan, daripada kita nakai jahat, hati penuh dengan dendam, kesumat, dengki, takabur, besar diri yang memang kita macam tu. Tuan-tuan ingat senang nak berubah jadi lagu ni. Okay. Faham tak? Kalau tak ada dalam hati tuan-tuan dua perkara, niat dan jihad. Maka di sana perlu apa? Perlu strategi. Nabi SAW daripada Mekah terpaksa untuk pergi ke belakang. Madinah duduk di utara, Nabi pergi ke selatan, sembunyi dekat Gua Thur. Kita mendengar cerita Nabi SAW 2-3 malam duduk tu, kemudian turun, kemudian pergi. Macam-macam strategi yang Nabi SAW buat sampai Nabi sampai kat sana. Maka tuan-tuan nak berubah, nak ada jihad dengan niat yang betul, tuan-tuan perlu kepada strategi. Strategi dia yang pertama, tuan-tuan sekalian, duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu pun kena mujahadah juga. Apa ni? Ni pukul 9 ni. Menyakap ni. Usah tak berhenti ni. Dah lah 2 orang ceramah panggil seorang-seorang sudah. Berjihadlah. Pertama, duduk dalam majlis ilmu. Selesai. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, salih alaihi Muhammad, mujahadah untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Kena paksa diri untuk buat baik. Yang sunat. Terus duduk kira orang kata apa lah. Tuan-tuan nak mayang duha, tiba-tiba duk mayang duha, apa dia buat rajin pula. Bibi ada nak kata, mayang duha bukan pasal
Ya kan? Bangkit 3-4 pagi, nanti kejut bagi tahu kat isteri tu. Nanti kejut abang awal sikit. Kejutlah 15 minit abang nak bangkit tahajud. Isteri kita kata apa? Ambil telefon anak kakak tu. Hampa kena balik cepat, aku nampak gaya apa ni. Tak lama apa kena buang tebian. Ni nak mujahadah tuan-tuan, mujahadah. Fight itu di antara strategi dia. Tahu pasal apa kena banyak amalan sunat? Pasal kita nak dapat kasih sayang Allah. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la taqarraba ilayya. Macam mana Nabi SAW sebut? Sayyidina Muhammad, tidaklah seorang hamba aku dia mendekatkan dirinya kepadaku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan dia melakukan an-nawafil, semayang ataupun amalan-amalan sunat, hatta yuhibbahu, sehinggalah aku pun mencintai dia. Allah. Cara nak dapat cinta Allah ni, kita kena usaha dia apa? Buat amalan sunat sebanyak-banyaknya. Dan amalan sunat ni pula tuan, dia kena strategi juga. Macam mana strategi dia? Lock macam mana Ustaz? Dah baca Quran bila? Lock time sekejap. Tidak, lepas subuh Ustaz saya baca Quran. Lock time tu. Nak mayang duha bila Ustaz? Waktu saya sampai office, saya terus pergi semayang 2 rakaat. Lock time tu. Nak semayang witir waktu mana? Lepas mayang isyak Ustaz, saya semayang witir. Lock time tu. Kita kena lock time baru kita lekat. Kalau kita tak lock, tak jumpa time. Strategi. Faham tak Sayyidina Muhammad? Itu dia antara strategi dah. Yang keduanya tuan-tuan, pertama strategi, yang keduanya tuan-tuan sekalian, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ataupun dia panggil amalan dia untuk kita ni dapat berubah dan istiqamah untuk berubah. Tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pi dengan siapa? Nabi pi dengan siapa Isra Mi'raj? Siapa yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang jalan? Malaikat Jibril alaihissalam. Boleh tak Nabi SAW terbang seorang-seorang, pergi seorang-seorang, naik burak seorang-seorang? Boleh tak? Boleh. Allah hantar Malaikat Jibril untuk teman Nabi SAW. Peristiwa hijrah, boleh tak Nabi SAW nak pergi seorang-seorang? Boleh. Tapi Allah perintah Nabi SAW untuk ajak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman Nabi SAW, nak tahu dalam kita nak berhijrah untuk jadi, kita perlukan kita akan mampu buat seorang-seorang. Siapa teman baik kita? Ni yang duduk di rumah kita belum tentu jadi teman baik kita dalam hijrah. Faham tak ni? Abang ingat nak pergi masjid, tak payahlah abang duduk rumah sudahlah. Semayang di rumah pun dapat pahala juga 27 kali ganda, dia kata. Dia bukan teman yang baik untuk kita berhijrah. Teman yang baik, abang pergi masjid, abang saya dah siap baju abang, saya dah siap pakaian abang. Ni saya iron baju abang ni, ada pahala saya nak tumpang. Abang pergilah, abang pergi semayang duduk soh depan, saya tumpang pahala dia. Ni teman yang baik dalam kita berhijrah. Ni nak keluar abang tu ambil duit tu, ambil 2-3 ringgit tu, abang masuk dalam tabung, saya pun nak tumpang pahala kan. Ni teman yang baik. Ni teman-teman yang baik ni. Assalamualaikum, hang nak pergi masjid tak malam ni? Malam ni dah ceramah. Lah betul ke? Maju kita pergi sama-sama. Ni teman yang baik. Ya, aku dengar tadi hang baca Fatihah macam tak apa nak kena sikit tu. Hang dah betul sikit tu, ada tu tang apa, ada salah sikit tu, hang betul sikit. Tu tolong perbetul tu apa? Tu teman yang baik. Nabi SAW sebut, inna ahadakum, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kasih ni apa? Ada 4 kata Dr. Mustafa dalam kitabnya Al-Wafi. Yang pertama, apa saja benda baik yang ada pada dia, dia nak benda baik itu ada pada kawan dia. Dia mengaji apa-apa, dia nak bagi tahu juga kawan dia supaya kawan dia tahu juga apa yang dia tahu. Nak semayang witir, kami tuha, akan sedekah ke apa-apa. Boleh hang buat aku ni aku belajar. Ni kawan yang baik. Saya semua apa saja maksiat yang dia tak mau ada kat dia tak mau maksiat pada kawan dia. Baru ni ada seorang budak perempuan, tuan-tuan tahu, dia pakai tudung, dia boleh buat live TikTok, dia minum arak. Allah, betul. Dalam kereta.
Alasan dia duduk dalam tekanan, pressure sangat-sangat, ambil teguk arak. Ada seorang komen dekat dalam tu, benda tu haram kak? Ya kak tahu benda tu haram. Dah hantar haram minum buat apa? Orang dah tak segan nak tunjuk maksiat apa dia buat. Satu hal, tapi saya respect kawan tu yang komen tu, bagi tahu kata benda tu haram. Tu betul. Memang kita kena buat. Dan kita sendiri kalau nampak kawan kita buat maksiat, kita kena tegur dia. Pasal apa? Pasal kita sayang kat dia. Tak patut buat begini. Suka aku lah. Duk sibuk apa? Ni kerajaan aku. Contoh. Contoh. Apa ni? Saya tegur nasihat pasal apa? Pasal kita orang Islam. Tengok kawan kita tak tutup aurat sempurna, ada benda dia buat tak kena. Tegur. Pasal apa tegur? Kubur masing-masing dia kata. Lama kalau dia kata tegur kubur masing-masing itu lama dia. Pasal kubur masing-masing lah tegur. Jadi apa? Pasal aku takut. Pasal kalau kita kubur sekali tak apa, ni malaikat datang tu dia dah selutok-selutok. Yang bodoh aku takut kubur aku sudah kubur hang. Dia berbitanam sudah, yang dah malu siang malam aku dah tengok problem. Dan kita nasihat bukan pasal kita baik, tapi tanggungjawab orang yang mengasihi saudara Islam. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan perlukan orang ni. Orang perlukan orang ni daripada kita perlukan orang tu daripada kawan kita. Bila ada kawan kita buat salah, dia perlukan kita untuk nasihat dia. Dan kita pun tak akan terlepas buat salah, dan kita perlu orang untuk membetulkan kita. Kalau selamanya kita ada orang yang sentiasa angguk aja apa kita buat, hang betul, hang tak buat salah apa, kita akan rosak. Betul tak ni? Saudara, kita perlukan orang ni. Kalau ada orang tegur kita, kita ucap terima kasih dah. Masih sebab tegur aku, bukan maki dah. Satu tahu perangai kita bila orang tegur kita apa? Alah hang pun tak betul. Tu soalan. Tu jawapan dia. Bila orang tegur kita apa? Alah anak dia pun buat ke? Tu sudut kita lah anak dia ke apa? Ni kita salah, dia tegur kita. Hang kata terima kasih dia. Betul tak ni? Macam tak puas hati je. Tahu dah kan 9 suku dah. Sat 5 minit tu. Yang ketiga, kawan kita kasih kat kita tu lagu mana? Kita kasih kat kawan kita lagu mana? Apa saja kelemahan dan kecacatan pada urusan ibadat dia, kita nak betul. Apa saja kelemahan dan kecacatan pada ibadat. Tengok dia semayang, ada bacaan dia tak kena, pakaian dia kadang-kadang semayang dia jadi tak sah, kita pergi nasihat. Betul, bukan sebab kita pandai dah. Allahu Akbar, tarik panjang. Tak boleh tu, salah tu bar tu kena pendek. Betul. Kita pergi tegur nasihat. Habis kita nak kawan kita baca Allahu Akbar, tarik panjang. Kita pergi jumpa tengok dia baca macam mana. Tu tak betul, itu satu je jenis tak mau mengaji. Orang pergi mengaji dia tak mau, dia sembang daripada orang. Ni manfaat apa dapat kat kau tu? Tak boleh tu mengumpat nama dia. Betul. Dan yang keempat, kasih ni apa? Apa saja yang kita harap orang buat kat kita, kita buat kat orang. Maksud dia apa? Macam kalau tuan-tuan suka orang senyum, tuan-tuan senyum kat orang. Kalau tuan-tuan suka orang tolong kita waktu kita susah, kita tolong orang waktu orang susah. Macam itulah sebaliknya. Kalau kita tak mau dengar, tak mau orang duk dengar aib kita, kita jangan duk dengar aib orang. Kalau kita tak mau orang duk cakap tentang buruk kita, kita jangan cakap buruk orang. Itulah 4 tanda dia kata, 4 kasih tu. Dan kita perlu orang ni dalam hidup kita untuk kita berubah. Kita perlu orang ni. Dia panggil sahabat yang baik. Cari. Kena duduk baik. Sayyidina Umar kata apa? Kalau Allah bagi pada kamu sahabat yang baik, dapat kawan baik ni, pegang ni kuat-kuat, jangan lepas. Sebab dia susah nak dapat, dia senang hilang. Tapi ingat, bila ada kawan baik, Allah bagi kat kita, sama balik macam tadi. Dia ada 2 benda. Niat dengan jihad. Kena sabar banyak, kena jaga tutur kata kita, perkataan yang baik. Ingat, seorang saya jumpa satu kalam ini. Bagus kalam itu, tuan boleh tulis dekat dalam Facebook tuan. Apa kalam hikmah dari saya tidak cari. Dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Manusia
manusia akan perasan bila kelakuan kita berubah terhadap mereka. Betul. Tapi manusia tak pernah perasan kelakuan mereka lah yang buat kita berubah. Cerita dia macam ni ya. Dalam Kita pasal orang tu duk makin jauh pada aku, makin jauh. Semua pasal apa ni orang jauh? Pasal apa? Kita duk perasan orang makin jauh pada kita. Kita tak perasan yang menjadi penyebab orang jauh pada kita tu kita. Tapi kita tengok apa? Tu dia tu tak. Dia tu panggil tak elok. Dia tu panggil tak elok. Dia tak elok. Dia tak elok. Semua tak elok. Tapi kita tak pernah tengok yang kita lah menyebabkan orang makin jauh daripada kita. Tuan faham tak ni? Waktu ni kena muhasabah diri. Tengok. Kadang-kadang yang menyebabkan orang makin jauh pada kita bukan sebab orang, tapi sebab diri kita. tak. Maka di sini perlu mujahadah. Dan kena buang dah satu sifat nama aku. Aku. Ni aku. Inilah aku. Kena terimalah aku. Aku memang macam ni. Tak. Bila kita bermuamalah dengan orang, tuan-tuan, dia ada satu benda nama ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap benda. Kita ada hati, dia ada hati. Waktu kita seorang, dia jaga hati kita. Tapi waktu kita berdua, kita kena jaga hati kita dan hati dia. Setuju tuan-tuan? Waktu ni tak ada lah. Tak ada. Ni aku. Waktu ni kena kata apa? Ni aku dan dia. Kena ada tolak ansur, kena ada tolerate, kena ada bincang, kena ada apa tuan sekalian? Kena ada merendah diri, kena ada tarik. Bukan sentiasa tolak. Faham tak faham? Dan semua tu perlu pada satu benda nama apa? Jihad. Jihad. Tak jihad tak boleh tuan. Nak kena lawan juga. Buang satu batu besar yang duduk depan kita, nama ego. Buang batu ni. Pasal apa? Pasal aku nak cari sahabat yang soleh. Kena sekalian. Dan yang kedua, kena niat betul ya. Pasal apa? Kawan dengan dia kerana Allah, bukan sebab apa-apa. Bila kerana Allah, terimalah dia seadanya. Dan kadang-kadang benda cakap tak kena, minta maaf lah, saya pun salah juga. Dan bila kita nak pegang orang, nak kata kita betul, sedia. Maka tuan-tuan sekalian, sebab tu, maka sama dua strategi tadi ni. Dua benda ni. Satu, perlukan strategi dalam nak kita nak berhijrah. Perlukan kepada dua cara. Yang keduanya, perlu kepada teman dalam proses hijrah kita. Juga perlu ada niat. Mudah-mudahan itulah tuan-tuan sekalian. Dan saudaranya InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita teruskan dalam proses hijrah ni, nak mengambil manfaat, bukan sekadar nak ambil ibrah, nak ambil perkisahan tentang hijrah Nabi SAW. Yang paling penting ialah kita nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran daripada hijrah. Mudah-mudahan kita mampu untuk berhijrah jadi lebih baik, lebih masa yang akan datang, insyaAllah. Jazakumullahu khairan jazak kepada Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi di atas perkongsian bahkan jawapan yang sangat padat. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, jam telah menunjukkan 9.20. Maka saya sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat kepada tuan-tuan, maka insya-Allah kita akan tamatkan kita ataupun sembang santai kita pada malam ini dengan insya-Allah tuan-tuan. Saya yang pertama sekali saya ucapkan kepada pengurusan masjid yang telah menjayakan program pada malam ini. InsyaAllah buat lagi, insyaAllah mudah-mudahan asbab daripada kita buat program-program ini, maka akan lagi ramai orang yang meletakkan nilai ketaatan dan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullahu khairan juga kepada panel jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Al-Jafri Abu Bakar Mahmudi, dan juga terima kasih kepada ayah-ayah, ibu yang dalam keadaan dah 9.20 tuan-tuan masih lagi berada di dalam masjid dan tidak masih dalam keadaan berganja. Jazakumullahu khairan jazak. Saya sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat ini tuan-tuan, kalau ada salah dan silap saya mohon kemaafan. Yang terbaik dan baik semua datang daripada Allah, yang tidak baik adalah semua daripada kekurangan
dari saya sendiri. Akhirul kalam tangguh dengan tasbih farad dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.